Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayatullah laduni, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang mana tidak mampu kita menghitungnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ma'rifatullah, nikmat mengenal Allah dari sisi Allah, dan di mana kita mengetahui hidup yang dianugerahi oleh Allah ini adalah hak milik Allah untuk menceritakan, mengesahkan tentang keesaan dirinya, tiada lain. Maka itu kita beruntung apabila kita memahami apa hala tujuan kita ini dihidupkan. Inilah sebenar-benar iman ataupun dikatakan tadi kemanisan iman. Bila kita memahami hidup ini untuk tidak lain dirinya esa tunggal, iaitu tidak lain menceritakan tentang sir rahsia dirinya sendiri. Cerita-cerita, kisah-kisah yang sejak di alam roh kita ini berjanji, itu pun skrip daripada dirinya sendiri yang menyatakan di alam roh 4,000 tahun dahulu belum kita berada di dalam jasad, maka roh kita telah ditanyai oleh Allah, yang mana Allah lebih mengetahuinya. Adakah aku saja yang ada sebagai Tuhan yang Esa? Maka roh menjawab dengan jelas dan meyakini bahawasanya Engkau saja yang ada, ya Allah, kami menyaksikan. Maka di alam roh 4,000 tahun asyik berasyik menyaksikan Engkaulah yang ada, ya Allah, Engkaulah yang Esa, ya Allah. Roh itu mentaati 4,000 tahun sifatnya. Jadi apabila roh itu masuk ke dalam jasad kita, maka berterusanlah ia mengesakan Allah. Tetapi apabila kita tidak mengenali, tidak memahami perjanjian ini, maka kita melaksanakan perjanjian iaitu ke hawa nafsuan. Maka datanglah hawa nafsu kita yang kita membuat haluan ataupun kita membuat satu gelombang tarikan yang membuatkan kita ini terpisah daripada gelombang keamanan, ketenteraman, berada dalam benteng keamanan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah selalu diperingatkan kepada kita supaya diri kita ini mengingati balik tempat keamanan, ketenteraman kita yang asliah, iaitu ketika kita berada di alam roh,
yang mana nikmatnya lebih nikmat daripada segala nikmat-nikmat surga. Di waktu itu kita berada benar-benar di sisi pemilik segala nikmat, pemilik sekalian alam ini. Di waktu itu kita tidak berganjak mengatakan engkaulah yang ada ya Allah, engkaulah yang ada ya Allah, beribu tahun entah berentah. Jadi mengapa dengan begitu lama kita asyik berasik mengesakan Allah, seperti mana dia mengesakan dirinya, dia asyik berasyik dengan dirinya, dia menyembah dirinya sendiri. Di waktu itu seolah-olah kita dah mendapatkan kenikmatan yang besar. Apabila kita dimasukkan roh kita ke dalam jasad, maka kita lupa. Maka itu perlu kita ingatkan balik supaya kita terselamat, berada dalam benteng keamanan ketenteraman Allah. Maka itu Allah selalu memanggil kita. Setiap waktu Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kerana kita, roh kita, jiwa kita sememangnya, fitrahnya ataupun dah memang semula jadi bersifat tenang dengan Allah. Tetapi kita rosakkan dengan melupakan perjanjian bahawa kita mengenali Allah, menyaksikan Allah, mengimani dengan Allah, mengesakan Allah di alam roh beribu tahun. Kita lupa. Maka itu kita perlu selalu diperingatkan. Maka itu kita ini Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan kepada kita berbagai-bagai cahaya-cahaya petunjuk-petunjuk perumpamaan kepada diri kita untuk kita mudah kembali kepada Allah. Tetapi dengan banyak perumpamaan, banyak cahaya-cahaya nur-nur Allah, baik di sekalian alam ini maupun di dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita, mengapa kita tidak perhatikan begitu besar tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat mengapa kita menutupi, tidak kita Al-Fatihah membukanya seluas-luas dengan melihat keagungan kebesaran Allah di dalam diri kita sendiri. Apatah lagi nanti kita akan nampak di luar sekian alam ini, kita akan menyaksikan kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain puncanya adalah kita lalai dan juga kita lupa perjanjian kita, di mana kita akan terus mengesakan Allah, dan kita, roh kita sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala 4,000 tahun dahulu dan lebih. Mengapa kita boleh lupa dan kita seolah-olah buta, seolah-olah kita mengatakan kita tidak melihat Allah? Maka tertipunya kita menyangka dalam kehidupan kita ini kita telah berjaya mengecapi pangkat raja, pangkat agung, pangkat Perdana Menteri, pangkat orang kaya, pangkat bermacam-macam pangkat, hingga kan kita seolah-olah dilupakan kerana kita dilekakan, dilalaikan dengan perkara-perkara yang membawa kepada kita kepada kehancuran, yang mana kita ingat perkara itu akan membawa kepada kebahagiaan, tetapi kita tersilap dan kita biarkan. Dan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wakil-wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kasih sayang peringatan kepada kita, maka kita mengolok-olokkan, kita mempersenda-sendakan, malahan kita lagi jauh, malahan kita lagi
mengutuk mereka yang memberikan kepada kita nasihat-nasihat, dan kita jauhkan daripada diri kita kepada dirinya, supaya kita seolah-olah berasa kita ini aman daripada gangguan-gangguan orang yang mau berkasih sayang benar-benar kepada kita. Kita tersilap tetapi kita rasa kita tidak tersilap. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal orang yang paling merugi, kata Allah, aku bagi tahukan kepada engkau ya Muhammad, bahawa mereka inilah menyangka ketika di dunia ini dia berada di dalam keamanan dan keberhasilan. Padahal di sisi Allah mereka ini berada dalam kehancuran, berada di dalam keadaan manusia yang paling rugi, kata Allah. Kerana dia tidak meyakini pertemuan dia dengan Allah ketika di dunia. Malahan dia buta, tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia ini. Mereka ini manusia yang paling rugi dan tersesat. Tapi malangnya lagi, ditegur dia tidak sedar. Malahan dia menghina, mengolok-olokkan, memfitnah orang yang menegur dengan kasih sayang yang sebenar-benar. Maka ingatlah, inilah yang berlaku sekarang ini, supaya kita sedar kembali. Kerana tidak ada gunanya pangkat tinggi agung, pangkat tinggi macam mana pun, Perdana Menteri, orang kaya bagaimanapun kita, pangkat sebawah-bawahnya, kalau tidak kita mengerti, memandang, melihat, mengenal Allah yang menciptakan kita, kita menggunakan hidup ini adalah anugerah daripada Maha Hidup. Allah yang memberikan kita hidup, bukan kita memiliki hidup. Kita sombong, kita kata kita yang hidup. Kita tidak memiliki kuasa. Allah memberi kita kuasa untuk menyatakan Allah yang berkuasa. Kita sombong, kita kata kita Tuhan, kita berkuasa. Allah memberikan kita kekayaan, memberikan kita rezeki, menetapkan kita mendapat rezeki yang banyak, supaya kita tahu bahawa rezeki yang Allah berikan kepada kita ini adalah untuk menyatakan Allah yang Maha Razak, Allah yang Maha Ghani wa Mughni, yang kaya dan memberikan kepada kekayaan sekalian alam ini. Maka kita lupa bila kita dah kaya, bahawa kita sombong. Bila kita diberi penglihatan, kita rasa kita boleh melihat. Padahal penglihatan yang Allah beri, hingga kita tahu apa warna merah, kuning, hitam, putih, dan berbagai-bagai warna, kita boleh dengan sepantasnya mengetahuinya. Tetapi tidak kita merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkaulah yang mengajarku ya Allah. Setiap apa warna pun, setiap apa pun dalam kehidupan kami ini, baik engkau berikan perjalanan untuk kami melangkah, adalah daripada kuasa dan kehendak-Mu ya Allah. Tetapi jauh daripada pengetahuan kamu, tidak nampak Allah. Pada dalam diri kamu sendiri, kamu tidak melihat Allah itu berkuasa. Allah itu yang Maha Hidup. Dia yang memberi kamu hidup, yang memberikan kepada kamu kehendak-kehendak, menu-menu untuk kamu minum pada hari ini. Makan apa kejap lagi. Dan tadi, dulu, bila-bila pun, semuanya atas susunan-susunan Allah. Apa yang telah engkau makan dan minum, rasa. Inilah sebenarnya yang kita lupa. Bahawa Allah itu tetap juga sentiasa dekat. Tidak pernah Allah Ta'ala itu berpisah. Seolah-olah sebenarnya Allah itu yang ada. Sebenarnya kita tidak pernah ada. Tetapi disebabkan kesombongan kita itu tadi, mengatakan kita yang hidup, kita yang dengar, kita yang berilmu, kita yang mendengar, kita yang berkehendak, kita yang ada kuasa, kita yang boleh berkata-kata, kita yang pandai. Maka itulah menyebabkan kita biarkan diri kita itu, maka jadilah kita yang dikatakan manusia yang menzalimi diri
kita sendiri. Kerana mengakui kita ni Tuhan, kita ni ada hidup, kita ni kuasa, kita ni berkehendak, kita ni melihat. Padahal kita tidak boleh merasakan kita ni hidup. Sebab hidup ini menyatakan dia yang hidup. Jadi setiap hidup kita ini menyatakan Allah yang hidup. Jangan mengatakan kita ni hidup. Kita dihidupkan, bukan kita hidup. Jangan salah faham. Ada orang mengatakan Allah hidup, kita pun diberi hidup, kita pun ada hidup. Bukan, itu salah. Kita ni tidak ada hidup, diberi oleh Allah hidup, maka kita merasa hidup, bukan kita yang merasa hidup. Yang hidup tu hanya Allah, kerana dalam hidup itu adalah cerita-cerita Allah. Itu yang harus diyakini dalam diri kita dulu. Perjuangan peperangan pertama, jihad yang paling besar adalah jihad perang pada diri kamu, supaya jangan menyatakan kamu itu hidup, kamu itu melihat, kamu itu berkuasa, kamu itu berkehendak, kamu itu segala-galanya, berkata berilmu sebenarnya bukan la. Nafikan. Itu peperangan yang harus kita lalui. Walau tinggi mana pangkat kita pun, harus pertama-pertama harus kita kenal itu, harus kita faham peperangan itu. Kalau dalam hidup ini kita dah terlajak tidak faham, maka patah balik cepat. Jangan dibiarkan lama-lama. Nanti kita akan berlaku dalam kehidupan kita, iaitu seperti Fir'aun, di mana dia sentiasa mengaku bahawa Allah dialah Tuhan, dia yang berkuasa, dia yang tidak sakit, dia yang macam-macam. Maka Allah memberinya istidraj supaya nak menyatakan bahawa dirinya itu adalah makhluk Allah yang tidak ada daya upaya, melainkan Allah yang memberikan dia kuasa untuk menyatakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyatakan apapun perkataan Fir'aun, ana rabbukul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, sebenarnya itu bukan daripada perkataannya, tapi nak menyatakan bahawa kita tidak boleh mengakuinya, melainkan yang mengakuinya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Maka dia berjalan daripada perkataan Fir'aun. Sebenarnya perkataan itu datangnya daripada perkataan Allah juga. Maka Allah lah sendiri yang mengatakan dia yang paling tinggi. Dan dia mengatakan tadi perasaannya bahawasanya dia yang berkuasa atas segala-galanya. Maka sebenarnya Allah itu sendiri mengatakan bahawa dia mentajalikan melalui mulut Fir'aun, aku menguasai segala kekuasaan. Itu adalah daripada perkataan Allah. Maka begitulah yang kita lihat apa yang berlaku dalam keadaan ini. Disebabkan pemimpin-pemimpin Islam kita ini, ataupun kebanyakan daripada ulama-ulama yang yang banyak, kata Nabi Muhammad SAW, di penghujung akhir zaman ini, kerana mereka-mereka ini telah terkena penyakit doham, terkena beletan dunia, terkena beletan iaitu akuan-akuan diri mereka, hingga mereka tidak berani nak mengatakan yang benar. Kerana penyakit waham ini tadi, dia sembunyikan cinta dunianya, dan juga dia takut pada peperangan untuk berjihad di jalan Allah. Maka itu dia tidak berani mengatakan kebenaran, sebab dia takut mati. Ini yang terjadi kepada kebanyakan pemimpin-pemimpin Islam kita. Ini dah berlaku lama. Ya. Dan juga ulama-ulama kita hanya banyak membahaskan tentang ilmiah yang tidak bersangkutan kepada ke arah mengesakan Allah sebenar-benar. Hanya ilmiah untuk melayakkan dirinya mendapat pangkat PhD, master, itu kelayakan itu untuk mereka hanya boleh mengatakan pada manusia, dan tidak mengajak manusia kenal kepada Allah, takut kepada Allah,
cinta kepada Allah. Berani mengatakan bila Allah suruh mengatakan yang benar, yang hak, yang batil, berani. Tetapi tidak di arah situ kebanyakan ulama-ulama yang su' ni tadi, yang terkena penyakit waham. Dah terlalu lama. Maka itu dikatakan tadi, hanya berapa persen yang betul-betul pemimpin Islam kita di seluruh dunia, di negara Arab ke di negara mana, yang berani nak melawan kepada Israel Zionis ni tadi. Mereka malah berluas-luasa untuk menghancurkan penduduk-penduduk Ikhwanul Muslimin, Mujahidin Palestin, Al-Aqsa sana. Mereka mengurung, membuat tembok, membunuh anak-anak, membunuh orang-orang tua tanpa belas kasihan. Dikurungnya dulu. Punya pengecut Zionis ini tadi Israel. Sebab apa dia berani berbuat begini? Sebab dia tahu orang Islam sudah disumbat. Sudah disumbat dengan penyakit ni tadi waham. Maka itu dia berani buat gitu. Kalau tidak dia takkan berani. Dia menggunakan sihir, menggunakan silat mata, menggunakan berbagai-bagai penipuan. Menggunakan cara yang Dajjal ajarkan. Maka banyak ulama-ulama kita, ulama yang terkena suapan-suapan penipuan sihir Dajjal, tapi mereka tidak sedar. Mereka membiarkan Ikhwanul Muslimin, anak-anak dibom, orang-orang tua dikurung, makanan satu lubang jarum pun tak lepas masuk. Negeri Mesir, negeri Qatar, negeri Jordan, kelilingnya semua dah disuap pemimpin-pemimpin Islam. Tak bekerjasama untuk memberi masuk makanan-makanan kepada mereka. Malahan dibiarkan lagi dengan perjanjian demi perjanjian, iaitu tidak masuk campur dalam urusannya. Maka inilah yang terjadi malapetaka besar. Yang sebenarnya Allah tu nak menegur kita lah puncanya. Yang menyebabkan Yahudi Zionis itu berani menghancurkan. Ini satu kezaliman. Bukan peperangan. Ini kita bukan berperang dengan Yahudi Zionis. Tetapi kita ni telah dikurung. Telah diikat tangan. Ikat mulut, ikat mata. Tak diberi makan, tak berapa, dikurung. Maka itu dia nak tembak kita suka hatilah. Ini bukan kita berperang. Kita dah terkena beletan-beletan ini. Kerana kita tidak mahu membuka ikatan itu tadi. Kita telah membuat jalan perjanjian dengan manusia-manusia Dajjal ni tadi. Zionis Israel ni tadi. Perjanjian itu tidak lama, kita satu persatu kita dah berjanji. Kita sebagai umat Islam, tanah Arab ataupun kita Arab Saudi, siapa pun, itu semua Dajjal-Dajjal telah menguasai. Pemimpin-pemimpin Islam di seluruh negara kita kebanyakan telah disumbat. Mulutnya, tutup mulutnya dengan perjanjian jangan masuk campur. Inilah sebenarnya puncanya adalah disebabkan kita ini tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah. Berhasilnya Yahudi Zionis mendengar nasihat daripada gurunya Dajjal supaya membodohkan manusia Islam, pemimpin Islam, ulama Islam yang su' ni tadi, dengan supaya jangan kau ajarkan mereka-mereka ini mengenal diri, mengenal Allah. Melainkan kau ajarkan ilmu yang lainnya bersungguh-sungguh. Jangan sampai dia kenal Tuhan dia. Kalau dia kenal Tuhan dia, kita tidak mampu melawan. Jadi kekuatan sebenarnya untuk kita menentang Zionis Israel ini bukan dengan senjata. Bukanlah saya cakap tak boleh berperang dengan senjata. Tetapi dengan akidah kita.
Akidah kita umat Islam ini dah terkena fitnah. Di mana kita membiarkan diri kita ini tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai pertolongan Allah itu lebih hebat, lebih kuat daripada segala-galanya. Disebabkan kejahilan itu tadi. Dan apabila kita dengan Allah tak mengharapkan, tak meyakini benar-benar kepada pertolongan Allah, maka tunggulah azab Allah. Maka ini sebenarnya adalah azab yang kita sendiri lakukan. Jangan disalahkan dulu Zionis Israel itu. Tetapi kitalah yang memulakannya dulu. Memberikan kepada mereka ini peluang untuk mengurung Ikhwanul Muslimin dan juga penduduk-penduduk Islam di sana. Di mana sampai sekarang satu lubang jarum pun tak masuk makanan. Dah dihentam, dah dipenjara, tak dibagi makan. Maka itu sanggupkah kita membiarkan diri kita ini? Membiarkan, sanggupkah Ikhwanul Muslimin kita di sana kita biarkan? Jadi caranya tidak ada lain. Kita nak hantar makanan, nak hantar duit, nak hantar apa semua tak boleh. Dijaga keliling dia. Negara-negara Mesir, negara Jordan sekeliling itu semua telah dikunci. Dibuat perjanjian jangan masuk campur. Dan bersetuju pula tu. Tak mau menolong. Orang nak keluar, orang Palestin nak keluar, nak selamat, nak cari makanan tak boleh. Dan sumber makanan nak masuk pun tak boleh. Macam mana bayangkan? Di penjara yang lebih teruk daripada penjara yang ada. Tu tadi. Kalau penjara pun dibagi makan. 1 hari 2 kali paling tidak. Ini tak dibagi makan, dibom lagi. Lepas tu peralatan untuk kesihatan, untuk peralatan air, peralatan untuk kesihatan untuk selamatkan manusia di situ dibom. Jadi ini semua Allah nak menegur kita. Allah nak menegur kita. Mengapa engkau buat perjanjian dengan Dajjal laknatullah punya keturunan punya geng tu tadi? Bodohnya tadi pemimpin-pemimpin Islam kita. Tapi bodohnya tadi nak nunjuk pandai. Bodohnya ulama-ulama suk ni tadi. Tapi nak nunjukkan dia itu pandai, pakar. Tu. Dan lawyer dah tekak saya dengar. Dah balik-balik kau ulangkan tu. Kita berdoa untuk Palestin. Kita buat solat setiap hari. Itu bukan keputusan je. Bukan saya cakap tak boleh. Itu bukan keputusannya. Keputusannya adalah pemimpin Islam itu tanggalkan perjanjian dengan si Dajjal ni tadi. Tentera Dajjal ni kau dah berjanji lama, kau jangan bohong lah. Kau berlakon ni suruh ulama-ulama kau istiarkan semua seluruh masjid buat solat hajat, buat apa, nangis-nangis. Tu pembohong namanya. Tu munafik namanya. Bukan itu cara sebenar, bukan saya tak bagi. Yang kata pula saya aja tak bagi. Tapi itu bukan jalannya. Dah 20, 50 tahun, 60 tahun engkau buat gitu. Israel, Zionis makin kuat dia punya jajahan. Makin besar dia dapat menguasai Israel. Sebab kebodohan kau. Allah suruh keluar dari kebodohan. Biar cerdik. Iaitu lepaskan perjanjian engkau dengannya. Engkau dah bawa masuk perjanjian, iaitu satu perjanjian besar di Eropah. Engkau tidak boleh menyerang mana-mana negara. Dan kami akan jamin keamanan negara kamu. Kamu berjanji macam tu buat apa? Dia tak boleh bagi keamanan pada engkau. Buat apa? Engkau sendiri. Tapi engkau dah berjanji dengan dia dulu. Kami akan jaga negara engkau daripada serangan-serangan luar. Konon-konon. Lepas tu kalian jangan ambil line nak serang gelombang ni, kami jaga semua. Kamu tak boleh masuk dalam gelombang untuk pergi serang. Nak tolong negara Islam lain. Kamu berjanji begitu. Ingat kami bodoh? Ingat Allah tu buta ke? Dia tak tahu ke kau punya perangai macam tu, kau nak tipu manusia?
Kau nak tipu rakyat. Ya. Itu yang terjadi di Arab Saudi, terjadi di negara-negara Islam yang lain semuanya. Ulama-ulama pun nak dibodoh-bodohkan. Dia kata, jangan masuk campur sebab kita dah berjanji. Dah ulama pun tak boleh buat apa. Ulama banyak cakap, dia pancung, dia buangnya luar apa? Buang daerah. Tak timbul-timbul lagi. Mana ulama yang betul-betul. Yang tinggal ulama yang tak betul ni. Ulama suk ni. Itulah tadi. Solat renggang. Apa ni? Doa untuk Palestin, doa Palestin. Dia pun tak faham sebenarnya. Allah bukan suruh berdoa dulu. Allah suruh bijak dulu. Bijak dulu. Jangan mohon dulu pada Allah. Bijak dulu. Selesaikan dulu perjanjian tu. Jangan. Sekarang kau teruskan perjanjian, kau terus berdoa, tak selesai juga. Sebab perjanjian dia kau tak boleh tolong. Nak hantar makanan pun tak boleh. Dia sekatnya tadi. Sampai jadi busuk makanan di tepi apa. Tak boleh masuk. Nak hantar duit, nak buat apa dia, nak beli apa, barang tak ada. Apa yang kau nak? Penipu pula tu minta duit tadi. Sumbangan untuk Palestin, untuk Ikhwanul Muslimin. Dapat 30 juta. 30% untuk yang tukang kolek tu. Kurang ajar tu. Aduh. Itu permainan daripada dulu, pada Yasir Arafat arwah tu. Sampai sekarang itulah. Kolek duit. Yang tukang kolek tu ada bahagian dah. Berjuta-juta. Ini berlaku bukan main-main. Ini bukan kami buta. Kami dah diperlihatkan oleh Allah. Inilah makin teruk jadi orang Palestin. Seolah-olah kita buat perniagaan dengan sebab dia tu hancur, kita dapat kolek duit. Kita dapat tunjuk kita ni baik. Sebenarnya Allah Ta'ala kata bukan itu caranya. Caranya adalah Allah nak menyatakan bahawasanya mengapa engkau mengikuti sistem Yahudi laknatullah itu. Yang mana gurunya adalah Dajjal. Rasulullah dah ingatkan. Dia akan bawa engkau ke lubang biawak Yahudi ni. Siapa lagi? Sikit demi sedikit. Daripada sejak merdeka sampai sekarang. Berpuluh tahun, 60 tahun. Engkau dah dibawa masuk teruk dalam lubang biawak. Engkau masih lagi tak sedar. Lepas tu kau berdoa duduk dalam lubang biawak tu. Duduk lubang najis tu. Duduk dalam akuarium Yahudi. Laknatullah sistem dia. Kemudian kau berdoa. Allah kata keluar dulu. Jangan kau nak perbodohkan. Allah tu bijak. Allah tak akan terima, tak layan doa kau, solat kau. Allah kata keluar dulu. Bukan aku tak suka kau doa, solat berdoa. Aku memang suka terima. Tapi kau keluar dulu daripada sistem. Itu puncanya. Mana pemimpin kita betul-betul? Mana pemimpin Islam kita yang berani yang nak buat begitu? Selagi tak buat begitu, tunggulah Imam Mahdi turun nanti. Dia balun kau bawah semua. Ya? Tentera Imam Mahdi semuanya asidah walal kufar. Baru kau tahu ini ya cara untuk mendapatkan kemenangan. Kumpulkan dulu banyak-banyak orang Yahudi Zionis tu tadi, banyak-banyak di sana, kumpulkan semua. Nanti akan turun Imam Mahdi beserta dengan pengikut-pengikutnya yang memiliki karamah dari sisi Allah. Di situ baru kau tahu. Mereka tak akan benarkan sistem kau. Sistem mereka adalah mengundang pertolongan Allah, iaitu sentiasa mengesakan Allah. Kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin, hakul yakin hanya dengan Allah. Mereka tidak takut dengan apa cara pun yang kamu ugut kepada mereka. Mereka benar-benar meyakini bahawa pertolongan Allah itu lebih hebat dan lebih dekat pada diri mereka sendiri. Maka itu kita harus persiapkan akidah tauhid kita. Bukan sekadar simpan di otak, diamaliahkan dalam kehidupan kita. Jangan lagi merasa ada akuan diri. Jangan merasa lagi kita ada kuasa. Jangan merasa lagi kita ada memiliki ilmu. Buang-buang, kita mengesahkan Allah. Itu semua Allah yang berkuasa. Allah yang memerintah pada sekalian alam ini. Kerana tiada siapa yang dapat memerintah di sekalian alam ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali abadi lagi. Maka bangkitlah wahai pemimpin-pemimpin kita, iaitu agung raja-raja
orang-orang, menteri-menteri, daripada yang atas sampai ke bawah, ulama-ulama terutamanya, bangkit untuk sama-sama benar-benar membawa sistem mengesakan Allah dalam kehidupan. Kerana sudah lama sangat kita tidak mengajakkan manusia benar-benar membawa sistem mengesakan Allah 24 jam dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di pejabat, di mana tempat sekalipun, kita bersawah, kita bekerja di nelayan, apa pun sekarang kita kena bawa balik sistem, iaitu sistem mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun posisi-posisi kita dalam kehidupan, maka hidupkan balik 24 jam sistem mengesakan Allah. Maka barulah nanti Allah akan memberikan pertolongan dari sisi Allah, di mana pertolongan daripada sisi Allah tidak ada siapa-siapa yang dapat melawan, ataupun pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akanlah kita dapat kemenangan yang jelas dan nyata. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna fatahna laka fathan mubina. Maka tidak ada jalan lain lagi. Sudahlah, jangan membohong-bohong lagi. Jangan membodohkan diri sendiri. Kerana kita tidak akan menemui keamanan, ketenteraman selagi kita tidak duduk di dalam sistem, mengamaliahkan sistem, mengesakan Allah 24 jam ni. Janganlah kalian rasa kalian itu merasa selamat dan aman dengan tanpa mengikuti sistem mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kerana selain daripada sistem mengesakan Allah 24 jam ini, selain itu semuanya adalah tipu daya. Itu semua adalah sesuatu yang akan membawa kerugian yang besar kepada kalian. Dari itu, ini kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana sayang dan rahmat Allah kepada kita, kurniaan Allah kepada kita, maka itu cepatlah kita kembali keluar daripada sistem najis, sistem Dajjal laknatullah itu, iaitu sistem Yahudi yang membawa kita kepada mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sudahlah tu. Kalau kita betul-betul nak menyelamatkan saudara ikhwanul muslimin kita di Palestin, maka kita dulu harus memperbetulkan diri kita itu. Terutama raja, pemimpin-pemimpin kita, siapa pun kena betulkan, itulah jalannya. Kalau tidak, jangan mimpilah kamu tu dalam keadaan tertipu. Jalannya itu kamu bawa tu adalah jalan sesat, jalan tak betul. Kamu dah dibagi nampak oleh Allah, kamu olok-olokkan kerana kamu rasa macam menguntungkan kamu. Sebenarnya bukan menguntungkan kamu, merosakkan diri kamu. Maka kalau kamu biarkan, maka penyakit itu akan merebak. Maka Allah akan memberikan istidraj, di mana kamu tak merasa langsung kamu melakukan kesalahan yang besar. Kamu telah menzalimi, merosak diri kamu sendiri. Kamu rasa macam kamu ni okey je, tak ada apa. Ini yang berlaku. Jadi itu, jangan sampai kita terkena penyakit istidraj. Peluang yang Allah bagi terlalu banyak dan Allah terlalu sayang. Allah Ta'ala semua nakkan kita kembali bertaubat. Sudahlah tu. Allah menantikan kita. Bila kita keluar daripada perjanjian Dajjal laknatullah itu, iaitu dengan jalan, iaitu anak-anak murid Dajjal, iaitu Yahudi laknatullah, maka kita keluar daripada perjanjian, keluar daripada sistemnya, kita duduk dalam sistem mengesakan Allah, pertolongan Allah akan sampai. Rasalah kemanisan, rasalah kelazatan mengesakan Allah, maka barulah kalian tahu mengapa sejak daripada dulu aku tidak duduk kepada sistem mengesakan Allah ini. Baru kalian baru faham. Maka itu masih ada kesempatan untuk merasakan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat benar-benar mengesakan Allah. Maka apalah gunanya kamu seorang raja, seorang agung, seorang menteri, tetapi kamu tidak dapat mengenal diri, mengenal Allah. Maka kamu itu lebih teruk
daripada golongan binatang. Lebih teruk lagi, balhum kal an'am, kamulah orang yang lalai dan tersesat, yang benar-benar tersesat, kata Allah. Maka itu jangan biarkan diri kamu itu berada di dalam keadaan itu, kerana kamu yang memilih jalan itu. Maka jangan salahkan sesiapa. Kamu yang menzalimi diri kamu sendiri dengan tangan-tangan perbuatan-perbuatan kamu. Jangan kamu salahkan siapa-siapa. Allah Maha mengetahuinya. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Minta pencerahan daripada saudara kita Syekh Latif, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, kasih sayangnya dapat kita bersama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bagi nak menceritakan tentang keesaan Allah taala, kekuasaan Allah taala dan berita-berita terkini yang Allah taala nak sampaikan, yang mana daripada kalam Allah, mutakalimun Allah ni. Jadi kita dipanggil disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ada ilmu, kita ada hebat, tak ada. Semuanya menyatakan diri keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita sentiasa diberi olahan-olahan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari ke hari. Jadi yang seperti saya berkatakan dulu, yang dikatakan kita duduk dalam hari-hari Allah. Jadi duduk dalam hari-hari Allah ni bagi orang yang sentiasa, yang seperti Ustaz kita tadi, dia membuang, dia menanggalkan keakuan diri dia. Jadi datanglah olahan-olahan, ajaran yang Allah Taala ajar kat kita macam mana bagi nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah. Jadi sebagai kepada pendengar YouTube, jadilah seorang yang sami'na. Bila dia jadi pendengar yang baik, dia akan jadi wa'atokna. Allah Ta'ala bagi ketaatan di situ. Jadi alhamdulillah, saya nak berkongsikan serba sedikit yang dalam kita tak bersiaran sebelum ni. Jadi saya masih lagi, walaupun tidak bersiaran di Perlis ni, saya masih lagi bersiaran di mana-mana saja. Alhamdulillah di kawasan Pantai Timur sana bersama dengan ahli keluarga. Apa yang Allah Ta'ala tekankan olahan ni adalah kita ni duduk dalam keadaan tidak mengesahkan Allah tu sebab apa? Kita ni tidak berperang dalaman ni. Jadi seperti saya cakap tadi, saya suka cakap, jadilah kita ni sebagai, kalau lelaki, jadilah kita sebagai panglima perang. Kalau perempuan, wanita, jadilah sebagai Sri Kandi yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala fisabilillah di dalam sini. Di dalam sini. Berperang dalaman hawa nafsu yang Rasulullah SAW cakap, yang dibagi tahu kat dalam kepada para sahabat, perang Badar tu memang dah hebat dah. Ni perang dalaman. Kalau nak kata perang di Palestin hebat lagi, ini lagi hebat lagi perang dalaman ni. Baru kekuatan tu datang. Kekuatan tu datang. Yang dikatakan tadi, Ustaz cakap tadi, mengundang pertolongan Allah SWT. Jadi saya diajarkan oleh Allah SWT dalam muzakarah keluarga bersama dengan anak-anak kecil sekali. Kita melihat kepada 7 sifat ma'nawiyah yang perlu kita lahkan tadi tu, yang Ustaz cakap tadi, lahkan. Kenapa ditekankan di situ? Sebab 7 yang dikatakan 7 sifat yang berulang, yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jalani, la hayyun yang pertama, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. 7 ni yang sentiasa berlegar dalam diri kita. Kita melihat, kita mendengar, kita hidup, semua. Yang tu yang kita nak lahkan. Itu kita nak lahkan betul-betul. Jadi betul-betul kita lahkan, kita tengok apa yang permulaannya itu hayyun, hidup, kita rasa kita hidup ke? Itu dia. Selama ni kita memang lama kita tinggal benda ni. Kita rasa kita hidup. Aku hidup. Allah Ta'ala hidup, aku hidup. Apa yang dikatakan perkataan syahadah yang dikatakan la ilaha illallah? La, Allah Ta'ala. Tadabbur dia apa? Talqin dia apa? Yang dipecahkan tadi, yang saya cakap tadi, tujukan. Itulah, dilahkan benda itu semua. Itu yang dikatakan mengundang pertolongan Allah. Dalam tu akidah dijaga dalamnya. Jangan ada. Saya dapat ulahan yang dikatakan perjalanan semalam. Beristighfar saya. Saya takut
dalam keadaan sebelum tu saya dah beritahu ke anak isteri saya, kita ni apabila kita ada kaitan. Dia kata bila kita lalahkan semua, saya ceritakan, bila kita lelah semua Allah Taala bagi olahan apa tu, kita kena hendaklah sentiasa solat. Ritual solat tu memanglah 5 waktu kita kena sentiasa kita buat, wajib tu. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, itu semua kita kena buat tu. Tapi ini di luar solat ni, sentiasa solatun daimun. Yang dikatakan kalau kita sentuh Swiss, sambung tak kita dengan Allah Taala? Sambunglah tu. Kalau kita sentuh Swiss lah. Tapi kalau kita rasa kita, itu dia. Itu bukan Swiss dia, macam-macam lagi banyak. Macam saya nak bergerak. Nak pergi menuju ke kereta, nak pergi menghala daripada pantai timur ke utara. Adakah saya masuk kereta tu, saya tak rasa solat. Solat tu menyambung. Kita masuk kereta, tak kira kita nak pergi kerja ke apa dan sebagainya, naik motor ke apa. Kita start motor je, ataupun kita masuk kereta, pintu kereta, kita pegang steering je, kita dah menyambung. Bila menyambung, kita solat. Daimun, solat. Yang sentiasa berjalan, solat. Bila dia menyambung, dia akan lelahkan semua. Dia tak ada mengatakan diri semua. Itu kekuatan dalaman tu. Semualah. Kalau saya cakap dengan anak saya, nak angkat barang tu, masuk satu-satu tu semua, lahkan semua. Kan? Semua tu. Sambung dengan Allah. Sambung tu menyambung solat. Sambung dia, engkau yang susun, engkau yang... Jadi semua yang dalam kereta yang kita bawa, makanan, barangan, apa semua tu, telah ditauhidkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan segala-galanya semua. Apakah kiranya kalau kita bagi dekat sebesar kawan-kawan kita, sahabat, andai kita, makanan yang kita bawa daripada sana tu, makanan yang dimakan tu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia keberuntungan kita. Kita naik kereta pun sesuatu benda yang gelombang, yang dikatakan gelombang yang sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang masuk dalam rohaniah kita. Baru kita kenal yang dikatakan Muhammad. Muhammad tu dia siapa tu? Muhammad daripada sifatullah. Sifatullah tu daripada nur zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain dia, sirullah. Sirul tak lain dia lah yang menyatakan diri dia. Dia yang asyik pada diri dia. Itu yang kita nak pegang. Akidah dalaman kita ni baru kuat. Yang kata dalaman tu. Yang dikatakan doa kita tu baru. Itu dia. Sama selawat, solat. Sama selawat. Tak menyatakan diri kita. Semua dia. Itu dia. Jadi 7 tu kita kena pentingkan. Sebab 7 tu berlaku dalam hidup kita. Berlaku dalam hidup kita. 7 sifat yang berulang tu, hayun. Jangan rasa kita hidup. Jangan rasa kita berilmu. Jangan rasa kita berkudrat. Semualah. Kalau kita rasa kita hidup, kan? Kita rasa kita hidup, tu tak kenal lah tu. Kan? Saya suka ulang dengan keluarga saya. Bila kita dalam hidup kita ni, ibarat satu kelemahan yang berada dalam diri kita. Dah Allah Ta'ala takdirkan aku macam tu lah aku. Tak boleh lah. Tak boleh. Itu kena betulkan tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Aku tak akan ubah nasib sesuatu kaum. Melainkan diri sesuatu kaum tu mengubah nasib diri dia sendiri. Itu dia. Jadi kita perhatikanlah, kan? Kita kalau tak lahkan diri kita ni, kan? Kan? Dah aku jadi macam ni. Banyak saya tengok kat media sosial. Kan? Media sosial. Allah Ta'ala tu dah tetapkan aku dia macam tu. Tak boleh gitu. Tak boleh cakap tu. Dia salahkan Allah Ta'ala tu. Maknanya dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Sebab tu nak takluk, nak kenal diri, nak kenal Allah SWT, bukan kenal Allah terus. Tapi kena kenal diri dulu. Yang saya cakap tadi, 7 yang berulang dalam kehidupan kita tu, 7 yang berulang. 7 yang berulang. Hidup kita rasa hidup ke? Kan? Itulah. Bila kita tak sentuh yang tu, masalah kita. Kita keluar rumah tadi pun, kita keluar rumah, macam saya naik kereta kan. Keluar rumah kita tak sentuh, buka kereta tu kita tak solat. Macam mana solat dalam keadaan luar? Boleh solat. Solat tu menyambung. Solat tak kita? Solat. Bila kita solat begitu, baru kita dapat yang dikatakan menyambung tu. Betul. Mengundang pertolongan Allah. Kita rasa kita kenal Allah, tapi kita belum kenal Allah Ta'ala lagi. Sebab apa? Kita tak lepaskan diri kita dulu daripada ikatan-ikatan. Kita tak tanggalkan penanggalan. Penanggalan ni kita bukan senang, bukan mudah. Bukan senang, bukan mudah kita nak menanggalkan keakuan diri kita. Melainkan yang dikatakan kita sentiasa bersungguh-sungguh. Kan? Kita cakap kat mulut, tapi kita merasai lagi kita hidup.
Itu masalah tu. Macam mana kita nak ni? Hadapilah rintangan tu, saya cakap. Kalau pergerakan daripada Perlis, saya cakap dulu, nak pergi ke Kelantan, ada negeri-negeri, ada daerah yang kita kena lalui. Lalui yang tu yang cakap. Pasti Allah Ta'ala akan ajar satu-satu. Adakah kita daripada Perlis, kita nak pergi ke Kelantan, sampai terus Kelantan? Mana boleh. Tu cakap. Kan? Boleh tak kita kenal Allah terus? Tak boleh. Kena kenal diri tu. Nak melaklarkan semua ni. Betul-betul as-sidda wal kufar. Betul. Saya cakap ni memang mudah. Tapi perjalanan yang susah. Kan? Memang susah pun. Sahabat-sahabat saya banyak yang cakap susahlah nak buangkan keakuan diri ni. Susah. Baru kau tahu susah. Baru kau tahu susah. Itulah engkau menunjukkan diri engkau tu bersungguh-sungguh. Sebab engkau nyatakan susah. Jadi dalam yang dikatakan fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam susah ada senang. Jangan risau. Kita banyak merisaukan benda-benda tu semua. Tapi kita itulah saya cakap tadi. Saya ulang lagi. Kita ni tak nak ubah diri kita. Daripada kekafiran, daripada kemunafikan, kita tak nak tukar semua tu. Kita tak nak keluar daripada sistem yang kita dah duduk dalam lubang biawak tu, akuarium Yahudi tadi tu, kita tak nak keluar. Kita cakap kita tak buat riba, tak apa. Okey, lepaslah kita riba. Tapi keakuan diri kita ni menyatakan hidup kita, menyatakan apalah semua bentuk yang ada kita rasa kita miliki semua. Tu susah tu, kesenang tu. Itulah kita kena sentiasa nak bersama-sama dengan orang-orang mursyid Arif Billah, warisatul anbiya. Saya minta maaf saya cakap saya terdengar. Kan, minta maaf saya terdengar. Kan, saya terdengar benda ni, saya kena cakap ni. Dia main tibai je, warisatul anbiya tu main tibai je. Minta maaf saya cakap lah. Ulama politik dia kata itu warisatul anbiya juga tu semua. Kan, dalam majlis dia kata warisatul anbiya, ulama politik. Saya tak nak cakap politik siapa tu. Kan? Ulama PDAP ke saya tak tahulah. Kan, dia cakap apa tak tahulah. Itu. Engkau jangan main tibai semua. Saya terdengar, sebab tu saya cakap. Saya nasihatkan. Jangan main tibai warisatul anbiya ni semua. Warisatul anbiya ni orang Arif Billah, mursyid Arif Billah. Dia boleh bimbing hati kita bawa kepada Allah SWT. Kena percayalah, kena yakin lah. Kalau tak percaya banyak masalah. Tapi kalau engkau bersangkutan dengan politik, masalah engkau. Padahal engkau bagi saya lah, saya terdengar dan saya terlihat seseorang individu tu, dia orang yang bagus sebenarnya. Tapi terlibat dengan politik ni masalah gitu. Masalah. Engkau cakap warisatul anbiya tu semua daripada ulama politik. Mana boleh? Tak boleh kita betulkan balik. Sebab saya terdengar, saya kena cakap lah. Itulah, insyaAllah saya sama-sama kita amalkan dalam kehidupan harian kita, pagi, petang, siang, malam. Kita ajarkan kepada anak-anak. Satu lagi saya nak cakap, bila terlihat anak-anak kita ni, anak-anak saya ni, saya pun cakap dengan anak-anak yang besar-besar, 7 tahun, 6 tahun, saya cakap, saya berdirikan dia, qayyumiyahkan dia, dia suruh dia berdiri solat. Ini dari segi anak-anak cakap. Kita boleh ajar anak-anak kita diri ni siapa yang mendirikan? Dia yang sebut Allah. Siapa yang bagi kita angkat takbir ni? Allah. Tak apa, itu permulaan. Itu permulaan. Saya ajar anak saudara saya gitu. Tak tahu Allah Ta'ala bagi saya macam tu, mana saya tahu. Saya pun tak tahu macam mana nak ajar tu. Tapi bila malam tu diajar gitu, kan, saya dengan anak saya dengan isteri saya pun tak tahu nak cakap macam mana nak bagi dia betul-betul faham. InsyaAllah dia akan faham nanti. InsyaAllah kita sama-sama bawalah. InsyaAllah. Jadi saya cukup setakat ini pada petang ni, insyaAllah saya sudahi dengan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayun. ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم الوكيل يا نعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Alhamdulillah. Betapa pentingnya tajuk
yang bertemakan tentang kekuatan akidah. Dan kekuatan akidah itu boleh didapatkan hanya dari tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di peringkat ikhtiar manusiawi, ada pelbagai cara. Ada yang melalui pengajian sifat 20, ada yang melalui jalan zikir, ada yang melalui jalan dengar ceramah daripada masyayikh, dalam banyak-banyak jalan ataupun cara ataupun ikhtiar yang saya telah lalui. Inilah dia suatu kaedah yang paling mudah untuk didengarkan. Tetapi walaupun mudah, sering orang buat mudah. Janganlah take for granted pula dengan hal yang telah dimudahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin suatu ketika dahulu ulama salafus soleh, para ghazi, para wali nak dapatkan ketinggian akidah, kekuatan tauhid itu, terpaksa kalau Rasulullah betapa di Gua Hira lepas 40 hari, lepas 40 hari. Kalau Nabi Musa betapa dekat Jabal Tursina, dekat Sinai, 40 hari, tambah lagi 4 hari. Lalu tajalla, kemudian gunung-gunung semua dakar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Sunan Kalijogo kena tanam hidup-hidup dengan Sunang Bonang, kena tanam dalam kubur, tak tahu berapa lama lah, sehari ke 2 hari ke seminggu, tak tahulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mujahidin di Gaza tu kena tembak hampir separuh mati agaknya, baru dapat apa yang dinamakan mati sebelum mati ni, untuk meraih kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan tauhid. Kekuatan iman ni nak pakainya kat mana? Di antaranya ialah paling mudah ialah untuk kita sedar, walaupun kita berada di dalam sistem dan era Dajjal, kita sekurang-kurangnya kita nampak. Walaupun kita tetap terus bekerja di dalam sistem itu, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu dan kita menyedarkan. Dan kita tidaklah pula terasa hati ataupun rasa terkilan bila orang mengata dekat jabatan kita, mengata dekat sekolah kita, mengata dekat silibus kita, mengata dekat produk kita, kerana memang kita faham bahawa itu memang produk Zionis. Contohnya WHO, contohnya WHO memang satu syarikat kepunyaan Zionis. Lalu dia suggest kan, ataupun dia mengeluarkan produk yang tertentu yang kita semua dipaksa ambil. Dan sekarang ni mereka mengeluarkan satu produk terkini yang bernama IHR. Inilah satu treaty yang akan mengganggu gugat kedaulatan negara-negara seluruh dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Kita menjangkakan Zionis ingin menjajah Palestin satu saja. Rupanya pada yang sama, masa tu berlalu sangat pantas. Tak lama lagi habis iddah,
maka perjanjian Al-Ishar pun berlaku. Perjanjian Al-Ishar pun berlaku. Sekarang dalam tempoh khiyar, kalau negara-negara tarik balik Al-Ishar ini, maka tidaklah berlaku. Al-Ishar ini akan berlaku dalam tempoh 3 tahun. Tetapi dalam tempoh 3 tahun itu, kita hilang kedaulatan sehingga yang di Pertuan Agong kita pun tidak ada lagi kuasa. Bahkan dalam perjanjian Al-Ishar ini, dia boleh memindahkan dari satu negara ke satu negara apa-apa yang perlu. Perubatan ke, ubat-ubatan ke, apa-apa yang dipikirkan perlu. Mana dikala itu bukan Agong lagi lah sebagai ketua kita. Agong pun terpaksa dengar cakap Al-Ishar ini. Pada zaman dahulu, Rasulullah bijak membuat perjanjian-perjanjian dengan Yahudi musuh-musuh Islam ni. Pada awal-awal talk tadi, Ustaz Aziz ada sebut tentang perjanjian-perjanjian. Pada zaman kini, perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin Islam adalah perjanjian-perjanjian yang kebanyakannya gagal untuk mendaulatkan Islam. Kenapa? Kerana pemimpin-pemimpin yang dilantik itu naik dengan sistem demokrasi. Sistem yang pemimpin memikirkan kelangsungan nafas panjang untuk menduduki kerusi. Lagi lama, lagi dihendak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu perjanjian apa yang telah berlaku yang merugikan kita? Salah satunya ialah kita kehilangan tanah Singapura. Hanya kepada satu orang kafir, bukan Islam, yang saya rasa memang Zainis lah, rakyat Malaysia yang buat hal. Tak silap saya nama dia Lee Kuan Yew. Ini sejarah ni tak tahulah ada dalam sekolah ke tidak. Jadi kena tumpukan perhatian. Dulu Singapura itu tanah kita, tanah Melayu. Sengaja kita beri percuma. Tak silap saya pada zaman Tengku Abdul Rahman kot. Kerana ketika itu Lee Kuan Yew dan parti dia buat hal. Lalu konon untuk mengatasi hal itu, mengatasi pasal itu, buat pasal itu, menganugerahkan secara percuma. Allahumma salli ala. Sebuah pulau yang luas kepada konco-konco Zainis, sehingga sekarang maka negara itu menjadi Little Israel bagi rantau ini. Lain dengan perjanjian-perjanjian dulu. Ketika mana Raja Liparit dibunuh oleh Kakef Manos, Raja Liparit dibunuh oleh Raja Dukas. Ketika itu anak-anak Liparit ingin membalas dendam, lalu meminta tanah daripada Al-Paslan. Kemudian Muhammad Al-Paslan berikhtiar untuk mempertahankan negaranya, tanahnya. Walaupun dia punya ayah dia, iaitu Chagri Bey, juga turut ditangkap. Lalu Muhammad Al-Paslan dengan ilmu kenal diri, kenal Allah, dengan tasawuf sufinya, dengan tarikatnya, minta tolong dengan Allah macam mana cari jalan. Lalu Muhammad Al-Paslan dikurniakan ilham oleh Allah. Dia berkata dalam mesyuarat dia, dia kata, anak-anak ahli parit ni, dia nak balas dendam. Kalau kita bawa sesuatu yang lebih berharga daripada tanah, pasti dia suka. Apa dia? Anak-anak buah dia tu, iaitu
Dukas yang telah membunuh Liparit. Lalu Muhammad Al-Paslan berpakat dengan Diogen untuk mengambil Dukas, dan Muhammad Al-Paslan ambil Dukas serah kepada anak-anak Liparit dan tanah dia selamat. Bukan macam pemimpin mutakhir sekarang ni yang memberikan tanah kita percuma. Jadilah sekarang Little Israel di rantau ini yang bernama Singapura. Generasi para santri sekalian bertanggungjawab untuk ambil balik dengan menggunakan kebijaksanaan dan hikmah tanpa menumpahkan darah. Kalau kafir ni, musuh Allah ni bijak, umat Islam 10 kali lagi bijak. Tapi syaratnya mesti kenal diri, kenal Allah dulu. Begitu juga kita telah ditipu oleh Dajjal British di selatan Thailand, di mana Maharaja Fatani telah ditipu. Kononnya akan dianugerahkan, dibebaskan daripada penjajahan Jepun kalau memberikan kerjasama penuh kepada British. Apabila dia menang, hancur kerajaan Fatani, ditipu lagi. Begitu juga Khalifah Sharif Hussein ditipu lagi oleh British. Rupa-rupanya British nak ambil Palestine. Apabila mengangkat Maharaja Sharif Hussein di Mekah dan menjatuhkan Uthmaniyah. Sharif Hussein dengan dipergunakan kebangsaan Arabnya telah dapat menarik perhatian. Sebab kalau dibawa perjuangan ini oleh orang putih, takkan siapa layan. Lalu hancurlah Uthmaniyah, naiklah khalifah baru iaitu Sharif Hussein. Bila Sharif Hussein bertanya, bila aku nak naik jadi khalifah ni? Dia kata, nanti dulu, bagi Palestin dulu. Oh, kau nak Palestin? Takkan aku bagi walau seinci. British bunuh Sharif Hussein dengan menggunakan kabilah yang naik sekarang, yang menukar tanah Hijaz itu menjadi nama kabilahnya, iaitu Saudi Arabia. Tentu ada perjanjian-perjanjian. Jangan naikkan lagi khalifah contohnya. Pakai mata wang dia contohnya. Jangan naikkan lagi sistem khalifah. Pasti ada perjanjian-perjanjian. Manakala perjanjian yang kita laksanakan pula rugi. Selagi mana ada bulan dan bintang, air dibeli dengan harga 4 sen. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kebotolan-kebotolan ini terjadi kerana tidak kenal diri, kenal Allah. Terus memperhambakan diri dengan melanggan sistem-sistem Dajjal tanpa ada sedikit pun tidak redha dengan sistem itu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Para santri sekalian, mai zikir sikit. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak-banyaklah kita berhauqalah. Maafkan saya, terkasar bahasa, terguris hati, ada keakuan diri dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi setelah hampir 2 minggu. Saya kembali ke kampung menziarahi orang tua. Walaupun berada di kampung, tapi kami sentiasa
di atas saranan bimbingan guru pembimbing rohani sentiasa menghidupkan majlis talk kenal diri kenal Allah, dan kami telah berkumpul bersama dengan jemaah di Bacok. Alhamdulillah, hari demi hari Allah buka kefahaman kepada kita semua selagi mana kita tidak menutupi. Dan saya terkesan melalui perkongsian daripada sahabat saya semalam mengatakan sekiranya ada lintasan pertama dalam hati kita tu, itulah yang sebenar-benarnya. Maknanya hati kita ni nakkan kepada Allah, nak kenal diri, nak kenal Allah. Tapi kita mula berfikir selepas tu, maknanya berdalih-dalih. Itu yang jadi fikiran yang kedua lah. Jadi yang pertama tu hati kalbu ni nak kepada Allah. Asal roh ni memang hubungan kuat dengan Allah lah. Tapi bila dah masuk ke badan ni, dah bercampur dengan nafsu apa semua ni, kita kalah. Dan mulalah mencipta pelbagai alasan untuk, dan makin lama makin jauh lah. Dan seperti mana kita selalu dengar, satu hadis Nabi mengatakan Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sekiranya dia sendiri tidak mengubah. Maknanya dia sendiri menutupi. Allah tidak akan bagilah. Jadi kita di sini, majlis ini sentiasa mengajak kita semua untuk mengesahkan Allah SWT dalam kehidupan kita seharian 24 jam. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana terus istiqamah dan dapat menarik lagi sahabat-sahabat lain, kaum-kaum muslimat di luar sana untuk mencari guru pembimbing rohani, pembimbing jiwa kita. Ustaz-ustaz ramai, ustazah pun ramai, tapi yang untuk sentiasa untuk menarik, mendidik hati kita ni susah nak cari. Tapi insya-Allah akan jumpa. Kalau kita nak, kita akan jumpa lah. Kalau kita tidak menutupi hati kita sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Mohon maaf atas tersalah bicara. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh saudara kita Ustaz Ahmad Zaid Syekh Latif, itu semua mengajakkan kita kepada sama-sama mengesahkan Allah. Maka Allah berfirman, tidak ada perkataan yang lebih baik. Ini Allah yang maha baik mengatakan, tidak ada perkataan yang lebih baik melainkan mengajakkan manusia supaya dapat Allah, mengesahkan Allah benar-benar. Jadi itu yang diserukan, yang mana tidak ada lain tajuk yang kita nak bawa. Kerana inilah yang dibawa oleh 124,000 para nabi, daripada Nabi Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka tidak ada, kalau kita nak cari jalan lain lagi untuk mencapai keberhasilan yang dari sisi Allah, melainkan kita harus faham la ilaha illallah dahulu. Kerana semua 124,000 nabi bermula dengan la ilaha illallah, mengenal diri, mengenal Allah. Aqaidul iman dia tu dulu. Iman mereka tu mantap dah, tak ada rasa keakuan diri. Tu tandanya bila kita dah faham la ilaha illallah. Bukan sebut aja. Apa yang Syekh Latif cakap, apa yang Ustaz Auza'i cakap tu, itu semua nak ngajakkan kita ke situ. Maka tak lari tajuk. Untuk nak mencapai kemenangan tu, kalau kita ni seorang raja agung, kita ni menteri, kita ni jago ahli kusti ke, kita nombor 1 ke dunia, itu sebenarnya nombor 10. Nombor 1-nya adalah akidah, iaitu kita meyakini bahawa sesuatu yang kalau kita kata kita raja memerintah, siapa yang memberikan pemerintahan kepada kita? Itu nombor 1. Bukan kita merasakan kita memerintah. Kita menteri, kita kena ingat siapa yang memberikan kepada kita jawatan menteri. Kursi kerajaan tu tadi siapa? Kursiyus sama wati wal ard. Di langit dan di bumi Allah yang memiliki kerusi itu dan memberikan kepada kita. Adakah kita sedar tujuan dia untuk apa? Jangan lari tajuk lah. Apa pun posisi kita, daripada agung, raja, menteri, apa pun yang mereka katakan, yang mereka ni juara MLS dunia ke,
Allah akan kata, siapakah yang memiliki kekuatan? Adakah engkau memiliki kekuatan untuk menjuarainya tu? Jadi ini yang kita tersilap bila kita dah naik ke atas. Kita lupa bahawasanya yang memberikan kepada kita ni adalah Allah. Tujuan dia supaya kita dapat mengajakkan manusia ke arah Allah SWT, mengajak. Jadi inilah kita tidak faham. Kita tinggi ilmu macam mana pun ulama, tapi Allah nak lihat ngajak tu tadi ke mana. Hala tujuan ngajak tu tadi, kau tinggi ilmu PhD dalam bidang agama berapa puluh PhD pun, Allah nak tengok engkau ngajak tu ke mana. Adakah engkau boleh sembunyikan dengan Quran dan hadis, tapi ngajakkan tadi untuk mengesahkan Allah 24 jam tu, engkau tu buat dulu tak? Engkau tu kenal dulu tak? Engkau tu faham? Itu dulu yang Allah lihat. Allah nak lihat tu dulu. Begitu terjadi di negara Israel, Zionis, Palestin, umat Islam tu. Allah tu nak ngajarkan ke kita ni pengajaran. Puncanya jadi ini semua yang kita kesian ni sebab Allah suruh kita kesian diri kita dulu. Sebab kita ni lebih teruk lagi malang daripada mereka. Supaya kita melihat dengan penglihatan Allah. Sebab mereka tentu mati syahid. Tentu mereka sentiasa berzikir Allah, sentiasa ingat Allah. Mereka kadang-kadang makan korma sebiji satu hari. Dan dalam keadaan suasana yang menakutkan. Bila-bila masa bom akan gugur. Mak, ayah, orang tu, adik-adik, anak-anak mati. Macam-macam isteri dirogol. Macam-macam keadaan mereka mengalaminya. Jadi mereka betul-betul mengharapkan pertolongan Allah. Kita dalam keadaan diberi nikmat macam-macam, lagi istidraj, lagi kita tak faham. Pemimpin kita kena istidraj, kena penyakit waham. Dah lama biarkan ulama pun tak nak tegur apa. Macam-macam keadaan kita. Kita tak berani. Kita ulama, kita kena berani. Kita kena mulakan. Tak takut ke kita kat Padang Mahsyar yang dipanggil nanti mula-mula bukan pemimpin tapi ulama. Berani kita nak jawab. Sekarang kita jawab. Mengapa kita biarkan pemimpin kita membuat perjanjian dengan dan biarkan perjanjian tu berjalan terus? Tak ada ke jalan? Lebih takut mereka. Musuh-musuh Allah kita takut. Allah Ta'ala kata. Engkau bersekongkol dengan musuh-musuhku, kata Allah. Macam mana? Keluar. Jangan bersekongkol. Jangan buat perjanjian. Jangan ikut jalur-jalur yang membawa kepada pemusuhan dengan Allah. Bawa jalur-jalur kepada mengundang pertolongan Allah. Ini yang Allah ajar terjadinya. Itu berapa puluh tahun, 60 tahun ada di Palestin tu. Balik-balik dia yang bom, dia kurung. Tapi manusia tak boleh, hanya boleh melihat dia. Dan dia terus berkuasa. Tanah di Israel dia lagi berkuasa. Daripada 10 jadi 20, 30. Kau lagi doa, lagi apa, lagi collect duit. Dia lagi besar jajahan dia. Lagi dia boleh buat sukati dia. Dia ketawakan kita aja. Sebab puncanya kita buat jalur perjanjian dengan mereka. Dan kita tak nak stopkan. Kita lebih takut dia daripada Allah. Tapi kita sembunyikan. Masalah ni international. Kita sembunyikan politik international. Allah tahu semualah. Apa pun masalah besar international ke kecil ke, semuanya harus dengan Allah. Dengan salah faham. Harus Allah ambil bahagian, bukan makhluk. Kita semua tak ada daya upaya. Ini yang kita ajarkan. Bermula dengan ini baru kita akan faham. Selagi kita tak memahami konsep kenal diri, kenal Allah ni, selagi itu kita tak faham tauhid tu macam mana. Punya manisnya tadi. Sehingga kita sanggup mati kerana memegang iman. Ini baru betul. Ini kita tak. Iman pun kita tak tahu macam mana nak pegang. Itu kata Rasulullah SAW sabda. Ibaratnya akan akhir zaman nanti umatku memegang iman seperti nak memegang seketul bara. Sebab apa? Dia tak mau belajar kenal diri, kenal Allah. Maka tu dia rasa tu bara. Dia rasa akar kayu tu pahit. Padahal kalau orang yang betul faham, akar kayu tu dimakan. Bukan gula, bukan manisan tu tadi. Tu tadi. Jadi itu yang kita kena bangkit balik lah. Bukan kita ni, kita kena tegas lah pada diri kita. Siapa kita nak harapkan? Anak cucu kita. Kita dulu, jangan nak tunggu Imam Mahdi ke apa. Dia dah sentiasa memberikan kepada kita, ya Allah tadi. Sebelum Imam Mahdi lagi, iaitu Allahnya tadi dah memberi. Rasul tu dah memberi kita faham dah.
Jadi rasanya tak perlu tunggu. Memang Imam Mahdi akan turun tak lama. Tapi kita persiapan kita tetap juga. Persiapan yang mana para rasul, para nabi, para wali Allah, para arifin billah. Kalau tidak, sampai bila kita tak menangis air mata darah macam di Palestin sana, kita tak boleh nak bantu. Satu butir beras pun tak boleh nak masuk. Dia punya sekat tu tadi. Duit pun tak masuk. Duit nak masuk pun nak beli barang. Apa barang pun tak sampai. Alat tentera lagi lah. Keliling kita Mesir, keliling dia Jordan ke. Semua dah bersekongkol buat perjanjian supaya jangan masuk campur. Setuju pula tu. Tu tadi. Kita lah punca dia. Kita kena kesedaran balik. Kalau kita betul-betul bersatu mengesakan Allah, maka mudah sangat Allah memberikan pertolongan. Jangan cerita Allah boleh naikkan daripada perut bumi ni, Mekah bagi mati Yahudi Zionis ni, boleh macam-macam Allah boleh. Tapi engkau tu ni kesedaran untuk kita umat Islam sekarang. Kita kena buat nanti mengundang pertolongan Allah. Itu jangan dipikir macam mana pertolongan Allah akan datang. Mengundang dulu dengan jalan kembali kepada sistem mengesakan Allah 24 jam. Jangan kau nak tipu. Bila kau nak tipu diri kau sendiri? Dah lama sangat dah. Kau dah rasa senang ke situ? Tak senang juga nanti kau. Kesudahan dia akan menjadi manusia yang paling rugi, kata Allah. Engkau dah sangka diri kau okey, padahal engkau tak mengesakan Allah betul-betul. Ya, ini peringatan kasih sayang. Kita semua ni tak ada jalan lain, bukan jalan kebencian. Jalan kami adalah ruhama'u bainahum. Tapi asidak walal kufar dulu. Allah Ta'ala kata, tegas dulu. Buang akuan diri. Jangan ada sifat munafik. Jangan ada sifat pura-pura. Ini banyak pura-pura. Buang dulu. Baru nanti kita boleh berkasih sayang. Manis yang kasih sayang. Tapi kalau kita berkasih sayang tapi ada sifat munafik, tak hidup kasih sayang tu tadi. Jangan tipu. Allah suruh begitu. Kalau nak bersama dengan Rasulullah SAW, asidak walal kufar. Tegas betul-betul mengesakan Allah. Jangan ada mementingkan diri. Mementingkan siapa? Mementingkan nombor satu, esakan Allah. Tu tegas nama dia. Rasulullah kalau tak tegas, tak Islam lah kita. Rasulullah paling tegas dalam bab mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tak ada rasa keakuan diri Rasulullah SAW. Itu dia. Baru timbul perasaan kasih sayang nanti. Kita nak tolong manusia ni supaya manusia jangan rasa keakuan diri. Itulah kasih sayang. Ruhama'u bainahum. Tapi kalau kita biarkan saudara kita, ulama kita, pemimpin kita biarkan berada di dalam kufar akuan diri, kita biarkan tak sedih kita. Tak nak tegur. Kita sebaliknya akan ditanggungjawab. Mengapa tak tegur pemimpin? Mengapa tak tegur ulama kita? Bangkit. Sudah. Jangan cerita merepek-repek dulu. Cerita hal ini sekarang. Umat kita sekarang ni dalam keadaan apa Rasulullah kata? Dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nak pegang seketul bara pun tak boleh. Sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu kita nak tanamkan sekarang. Rasulullah tanamkan 13 tahun ni dulu. Kita tidak tanamkan ni dulu. Kita buat yang lain dulu. Terbalik pula tadi. Biar betul lah. Bukan saya cakap tak boleh buat. Tapi perbetulkan dulu balik. Perbetulkan. Ini ya cara. Tak ada, jangan cari jalan lain lah. Merepek ni semua. Penipu je. Munafik ni. Sudah. Bukannya Allah tak tahu. Allah tahu. Nanti Allah soal. Jangan tunggu Allah soal. Sekarang kau rasakan kau soal diri kau. Betul tak kau buat? Ikhlas jujur tengah malam solat 2 rakaat. Betul tak aku buat ni? Engkau pemimpin ke? Kau raja ke? Kau rendah ke apa rakyat? Biasa ke? Kau tanya diri kau. Betul ke aku ni? Tanya diri kau. Kalau kau nak tolong Palestin betul-betul, tanya diri kau dulu. Apa yang kau dah buat dengan Allah SWT? Kenapa umat Islam jadi macam ni? Punca dia salah satu, diri kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Masing-masing kena buat kesadaran masing-masing. Baru doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Solat kita diterima oleh Allah. Allah akan memberikan pertolongan bila kita betul-betul sedar. Bangkit sama-sama umat Islam, pemimpin Islam, semua rakyat Islam. InsyaAllah. Dan bersama Imam Mahdi nanti insyaAllah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada akuan diri. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim.